Dan yang akhir sekali dalam ibadahnya apa dia? Banyakkan bertaubat pada Allah. Taubat tuan-tuan. Saya nak ajak semua di kalangan kita supaya setiap hari taubat pada Allah. Allah dah tak reda dah pada kita ni sampai Covid sebegini rupa ni. Punca apa? Punca dosa kita buat. Kita tak nak mengaku terhadap dosa kita. Dalam ibadah kita ni, tolonglah sentiasa bertaubat. Tuan-tuan ingat ke dengan vaksin ni boleh jadi sembuh ke? Saya nak sebut tak ada jaminan datangnya vaksin ini akan menyembuhkan yang disebut dengan Covid ini sendiri. Tak ada jaminan. Dan mungkin vaksin ni peluang perniagaan yang dinampak oleh orang-orang tertentu saja. Negara-negara tertentu saja. Manakala cara nak suruh pulihkan keadaan ini, kita kena kembalikan balik keredaan Allah pada kita. Macam mana cara? Taubat pada Allah. Semua kena bertaubat. Ketua menteri kena taubat. Rakyat esko kena taubat. Kemudian pemimpin-pemimpin kena taubat. Kemudian rakyat bawahan kena taubat. Ketua keluarga kena taubat. Ustaz-ustaz kena taubat. Semua kena taubat. Termasuk agung kena bertaubat. Semua kena bertaubat. Belum cukup lagi kah pengajaran Allah? Ya Allah tegur kita, hilang kapal terbang MH370. Sampai hari ni tak tahu jawapan. Tak tahu jawapan. Kat mana hilang kapal terbang? Kita nak suruh Allah tampar kita dengan apa dia? Waktu mana Allah jadikan dengan Covid ni pun kita tak nak belajar lagi. Kenapa kita tak nak belajar? Kelak-kelak malam masih lagi kita buka. Kita biarkan maksiat-maksiat. Kemudian dalam masa yang sama kita masih lagi tak kembali taat pada perintah Allah. Patutnya orang kita ni bila diberi peluang buka balik masjid, berkejaran datang ke masjid. Tak cukup lagi kah pengajaran ya Allah jadikan semayang kita berjarak sebegini? Tak pernah terfikir dalam hidup kita kena semayang berjarak gini. Ini satu tamparan Allah pada diri kita. Allah nak ajar pada kita. Kalau kita tak belajar lagi, mungkin lepas pada ni jarak kita bukan 1 meter lagi. Boleh jadi jarak kita sampai 10 meter lepas pada ni. Kalau kita tak nak belajar untuk kembali pada Allah. Maknanya apa dia benda yang kita kena buat? Taubat pada Allah. Minta ampun. Semua pihak kena minta ampun. Tak kira pemerintah, pembangkang, semua minta ampun pada Allah. Kena kembali pada Allah. Kalau tak kembali pada Allah, saya bimbang kita akan dipalu oleh Allah sebagaimana penduduk Palu yang dipalu itu. Penduduk Palu tu Allah tenggelamkan dalam muka bumi ni. Sedalam 40 meter ke dalam muka bumi. Tuan-tuan tak nak belajar ke dengan bala ruang? Di Palu tu, bagaimana yang kena, bila kena saja azan maghrib, tengah azan maghrib, rumah tenggelam dalam tanah ni. Tenggelam, lup. Paya tak ada, bawah tu tepi pula gunung, tiba-tiba rumah tenggelam. Sejarak mana? 7 kilometer tenggelam. Rumah-rumah masuk dalam tanah ni sendiri. Mereka cuba nak naik balik, tiba-tiba Allah datangkan dengan air paya yang entah daripada mana, menenggelamkan mereka, menutup bagaikan mereka tak pernah hidup di kawasan tersebut. Keesokan hari tumbuh pokok-pokok jagung di atas tanah-tanah yang rumah-rumah ditenggelamkan dalam muka bumi tersebut. Nak sebutnya gambaran apa dia? Kalau kita tak belajar dengan peristiwa ni, Allah jadikan pengajaran yang besar sehingga kan kita ni tak kembali pada Allah. Kita tak kembali juga, tak bertaubat pada Allah. Dengan dosa-dosa kita, Allah jadikan tamparan yang lebih dahsyat daripada ini. Saya cukup takut tuan-tuan. Rasa berdebar tu, tengok gelap je. Hari-hari yang mendung. Kadang-kadang waktu mana kita tengok penyakit-penyakit yang tak tahu datang daripada mana. Banyak je kluster-kluster yang keluar. Tiap-tiap hari sebut ada kluster baru. Datang daripada mana semua benda demikian? Kalau tidak kerana Allah menghantar tentera-tenteranya untuk memusnahkan manusia yang degil-degil. Dan bila Allah musnahkan, tak kira yang degil ke, yang tak degil ke, yang saleh pun Allah ranap dan Allah matikan demikian. Ni yang kedua.